Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Ustaz Nur Hashimi bin Saad dan rakan-rakan sekalian. Saya Nur Halilah Najwa binti Muhammad Halil akan melaksanakan simulasi pengajaran pada bahagian langkah 2 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 2 yang bertajuk Hikmah Menabung. Menerusi video ini, saya akan teruskan dengan simulasi pengajaran. Okey, di sini saya paparkan kepada kamu model segitiga untuk kamu membina perenggan isi. Okey, model segitiga ini saya tunjukkan kepada kamu untuk kamu tahu dan dapat menghasilkan perenggan isi yang baik. Di mana dalam sesuatu perenggan isi ini, kamu perlu adanya 4 karakter atau kriteria yang menunjukkan bahawa perenggan isi yang kamu bina itu adalah perenggan isi yang baik dan padat dengan maklumat-maklumat yang diperlukan oleh pemeriksa. Okey, pertama sekali kamu lihat bahagian model segitiga ini adanya yang pertama ayat topik, yang kedua ayat huraian, yang ketiga contoh atau bukti, yang keempat kesimpulan kecil. Okey, mari kita pergi satu persatu. Apakah yang dimaksudkan dengan perkara-perkara yang telah saya nyatakan tadi? Yang pertama sekali adalah ayat topik. Apa itu ayat topik? Ayat topik ini juga dikenali sebagai ayat pertama. Okay, ayat pertama ini merujuk kepada untuk kamu menyatakan isi utama. Okay, contohnya, dalam buku teks kamu tadi, kamu perhatikan itu keempat-empat gambar yang kamu dapat lihat pada gambar rajah, itulah isi utama yang perlu kamu tulis dalam perenggan isi. Maksudnya kamu kena buat 4 perenggan isi. Okay, contohnya saya ambil satu contoh. Ayat topik yang pertama ialah amalan menabung dapat menambahkan wang simpanan. Okey. Menambah wang simpanan itu adalah isi utama. Jadinya, kamu boleh buat ayat topik contohnya seperti antara kebaikan menabung ialah para pelajar dapat menambah wang simpanan mereka di dalam tabungan mereka ataupun di dalam simpanan mereka. Okey, yang kedua, kebaikan menabung. Yang pertama ialah amalan menabung dapat membantu kita menyambung pelajaran di peringkat yang tinggi iaitu universiti. Okey, selain itu kamu juga boleh menggunakan penanda wacana yang kamu telah pelajari sebelum ini untuk menyatakan isi-isi utama yang lain. Contohnya, selain itu, amalan menabung dapat memupuk sifat berjimat cermat. Okey, perkataan selain itu. Okey, di samping itu adalah penanda wacana. Okay, kamu juga boleh mempelbagaikan. Yang penting kamu kena pastikan adanya isi utama kamu nyatakan pada ayat yang pertama. Okay, yang kedua ayat huraian. Apa itu ayat huraian? Okay, ayat huraian ialah menghuraikan isi utama. Okay, contohnya cikgu ambil. Contohlah, kamu nyatakan ayat topik kamu adalah amalan menabung. Kebaikan menabung yang pertama ialah para pelajar dapat memupuk sifat berjimat cermat dalam diri mereka. Hal ini kerana dengan amalan ini kita tidak akan boros dalam berbelanja, dalam perbelanjaan seharian seperti makanan, hiburan dan sebagainya. Kita akan menggunakan wang dengan cermat dan memastikan kita tidak terlebih guna wang yang telah diberikan kepada kita. Okey, itu adalah huraian bagi isi ayat topik yang pertama. Okey, seterusnya kamu juga boleh menggunakan awalan-awalan ini seperti perkara ini bertujuan untuk. Contohnya, amalan menabung dapat memupuk sifat berjimat cermat. Perkara ini bertujuan untuk memastikan para pelajar tidak akan menggunakan sesuatu wang di jalan yang
tidak betul. Contohnya membazir ataupun melebih-lebihan dalam berbelanja dalam bentuk hiburan. Okey. Dan selain itu, situasi ini menyebabkan apa? Okey, ketiga-tiga contoh ini kamu boleh gunakan dalam pembinaan ayat huraian. Okey, yang ketiga adalah contoh atau bukti, di mana kamu boleh nyatakan contoh-contoh, kamu boleh kemukakan contoh-contoh yang bersesuaian dengan isi utama. Okey, cikgu bagi contoh ya. Sebagai contoh, seseorang yang berjimat cermat sudah tentu menggunakan separuh daripada wang perbelanjaan yang tidak dibelanjakan untuk tabungannya, sama ada di dalam bekas tabung atau disimpan di dalam bank. Jadinya, dalam ayat contoh ini, kamu boleh kemukakan apa contoh-contoh ataupun kamu boleh nyatakan tentang isu semasa. Contohnya, amalan sebagai contoh. Terdapat pelajar ini pernah menabung bagi melanjutkan pengajiannya. Dia tidak memerlukan bantuan daripada beasiswa atau sebagainya bagi menampung kos perbelanjaan untuk melanjutkan pelajarannya. Okay, kamu boleh guna bukti-bukti seperti itu dalam bahagian ayat contoh ini. Okay. Kamu juga boleh mempelbagaikan penggunaan ayat contoh ini. Contohnya sebagai contoh, misalnya, buktinya dapat kita lihat daripada apa? Okey, yang terakhir sekali adalah kesimpulan kecil. Okay, kesimpulan kecil ini adalah ayat yang menegaskan sesuatu isi utama yang kamu nyatakan di bahagian atas. Okay, contohnya, ringkasnya, hakikatnya sudah terang lagi bersulur. Okay, contoh cikgu bagi. Ringkasnya, amalan menabung berupaya memupuk kita lebih berjimat cermat untuk kebaikan pada masa akan datang. Okey, itu adalah ayat penegasan di mana apabila kamu menggunakan isi utama ini ialah dapat memupuk amalan berjimat cermat dalam diri pelajar. Okey, kamu kena nyatakan semula, berikan penegasan kepada kesimpulan kecil. Okey, faham semua? Okey, sekiranya faham, kamu sudah faham, saya minta untuk kamu membentuk 4 kumpulan kecil untuk kamu laksanakan isi-isi utama yang akan saya paparkan pada slide nanti. Okey, semua telah membentuk 4 kumpulan yang saya telah kehendaki. Baik, semua lihat kepada paparan yang saya paparkan di slide ini. Kita dapat 4 isi utama yang perlu kamu lakukan dalam aktiviti berkumpulan, di mana kumpulan pertama, sila ambil perhatian. Okay, kumpulan pertama perlu membuat isi utama menambah wang simpanan. Okay, amalan menabung mampu menambahkan wang simpanan. Okay, bagi kumpulan yang kedua, iaitu kumpulan yang di belakang sana, kamu perlu membuat, untuk isi utama yang kedua ialah membuat pembelian seperti buku, alat tulis dan keperluan lain, di mana amalan menabung tersebut dapat membantu seseorang itu membuat pembelian seperti buku, alat tulis dan keperluan lain. Okay, yang ketiga, untuk kumpulan yang ketiga, cikgu minta untuk kamu tulis isi utama yang ketiga, menyambung pelajaran dengan menggunakan wang tabungan sekiranya diperlukan. Okay, jelas. Sila salin isi utama yang telah saya nyatakan dan yang dipaparkan dalam paparan slide ini. Yang keempat, okay, kumpulan yang terakhir iaitu kumpulan keempat, kamu perlu tulis isi utama yang berkaitan dengan dapat membantu seseorang yang berada dalam kesusahan. Okay, saya berikan kamu masa selama 15 minit untuk kamu berbincang bersama rakan kumpulan kamu untuk menghasilkan isi perengan isi berdasarkan kepada
modal segitiga yang saya nyatakan sebentar tadi. Okey, kamu boleh melakukan aktiviti berkumpulan itu sekarang. Okey, sudah selesai 15 minit yang saya berikan kepada kamu. Okey, semua sudah siap? Okey, kita mulakan pembentangan dengan kumpulan yang keempat terlebih dahulu. Okey, sila ke hadapan untuk kamu bentangkan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada cikgu dan rakan-rakan sekalian. Saya wakil daripada kumpulan 4 akan membentangkan perenggan isi, iaitu isi utamanya dapat membantu seseorang itu apabila berada dalam kesusahan. Kami menggunakan teknik yang cikgu ajarkan tadi, menggunakan model segitiga. Untuk ayat topik, kami menggunakan penanda wacana akhir sekali. Akhir sekali, kebaikan amalan menabung dapat membantu seseorang itu apabila berada dalam kesusahan. Untuk ayat huraian, kami mulakan ayat huraian dengan hal ini kerana. Hal ini kerana kita sebenarnya tidak dapat menjangkakan hal yang akan berlaku kepada diri atau keluarga kita. Bak kata orang, malang tidak berbau. Bukti iaitu bagi bahagian ketiga, kami menggunakan perkataan misalnya. Misalnya, jika kita ditimpa kemalangan ataupun sakit, kita boleh menggunakan wang simpanan tersebut untuk kegunaan mendapatkan rawatan yang baik di hospital. Akhir sekali, ayat penegas, kami menggunakan penanda wacana justru itu. Justru itu, amalan menabung ini dapat membantu seseorang dalam kesusahan dan dapat menyelamatkan nyawa seseorang yang berada dalam keadaan darurat. Ini sahaja yang kami dapat bentangkan untuk isi utama membantu seseorang itu apabila berada dalam kesusahan. Terima kasih. Terima kasih. Berdasarkan kepada pembentangan tadi, itu adalah satu pembentangan yang sangat bagus kerana dia telah menerapkan elemen-elemen yang terdapat dalam model segitiga yang telah saya nyatakan tadi. Tahniah diucapkan kepada kumpulan yang keempat. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.